Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Soal, mal mufid? Apakah mufid? Pada qaid yang ketiga pada ta'rif al-kalam, iaitu al-lafzu wat tarkib wal ifadah. Huwa ialah ma barang. Bila barang iaitu mubham, so masduk dia kena tentukan, masduk dia tu kena kepada apa? Okey, iaitu kena kepada kalam, okey, ataupun lafaz ataupun kalimah. Barang yang afada faidatan, yang memberi faedah. Yang memberi faedah ni makna memberi pengertian. Ia ma tu faidatan, akan satu faedah, akan satu pengertian, yang memberi makna, satu makna, mempunyai makna. Faidatan tammatan, faedah yang tammah, yang sempurna. Ingat, sebab kita dalam nahwu, sharaf pun tak dapat tidak, kena kuasai juga. Sharaf tak banyak tapi dia penting. Okey, sebab kita sharaf tu kecil-kecil je, tapi kalau tak kuasai memang tak boleh baca kitab. Tammah di sini wazan apa? Tammah. Asalnya tammah. Belakang idgham kat situ. Asalnya macam mana? Wazan apa kalau tanya? Wazan fa'ilah. Okey. Wazan fa'ilah muannas. Sebab asalnya tamimah. Fa'ilah, tamimah, idgham. Bila di sini idgham apa? Dua-dua huruf sama huruf mim, dua-dua berbaris. Maka di sini wajib idgham. Idgham wajib di sini, iaitu kena sakinkan yang pertama. Jadi tammatun. Itu. Kemudian diidghamkan. Asalnya tamimatun, fa'ilatun. Faedah yang sempurna. Yahsunu sukutu, yang elok oleh diam, fa'il. Bila terjemah yang, ingat kaedah biasa. Tammah itu sifat yang pertama bagi faedah. Jumlah yahsunu sukutu itu sifat yang kedua bagi faedah. Dia tidak boleh jadi jumlah yahsunu sukutu ini tidak boleh jadi apa? Tidak boleh jadi na'at bagi tammah. Sebab kaedah kita belajar apa kaedah dia? An-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ut. Kaedah tu. Maksud sekarang ni yahsunu sukutu minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Jumlah ini ni jatuh, berada selepas daripada isim nakirah. Sama tammah nakirah, faedah tammah. Cumanya dia ni sifat bagi apa? Sifat bagi tammah ke sifat bagi faedah? Di sini tak boleh jadi sifat bagi tammah. Okey, sebab apa? Tammah tu dah jadi na'at. Maka dia tu nak jadi man'ud, sedangkan man'ud tammah tu iaitu faedah tu masih ada lagi, dia tidak boleh. Okey. An-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ud. Dapat? Kecuali apa? Na'at muwatti. Na'at muwatti. Na'at muwatti ataupun na'at tauti'ah. Yang itu boleh. Misal dia marartu bi rajulin salihin. Marartu, tulis misalnya. Marartu bi rajulin salihin. Okey. Jadi untuk kaedah tadi tu an-na'tu la yun'atu ma'a wujudil man'ut. Okey. Ada tafsiran dia tu. Okey. Kecuali na'at muwatti. Na'at muwatti maksudnya apa? Tengok di sini marartu bi rajulin salihin. Jadi rajulin yang pertama itu majrur. Rajulin yang kedua tu i'rab dia apa? I'rab dia sifat. Sifat bagi rajul. Boleh pula sifat dengan jamid, bukan isim wasaf. Okey. Rajulin yang kedua itu, okey, ialah sifat bagi rajul yang pertama. Salihin sifat bagi rajul yang kedua. Bermaksud
Kalau kita tahu tadi, kalau rajul yang kedua itu sifat bagi rajul yang pertama, bermaksud rajul yang kedua itu tidak boleh dijadikan man'ut, melainkan dalam bab na'at muwatti. Di sini rajulin marartu bi rajulin, rajulin yang kedua itu sifat bagi rajulin yang pertama, salihin sifat bagi rajulin yang kedua. Itu na'at muwatti. Syarat dia apa? Bermaksud dalam na'at muwatti ni iaitu buat sifat dengan isim jamid, tapi dengan syarat isim jamid itu tu disifatkan dengan isim mushtaq. Okey? Jawazun, kaedah dia, tulislah kaedah dia. Jawazun na'ti bil jamidi. Jawazun na'ti bil jamidi. Jawazun na'ti bil jamidi al mausufi bil mushtaq. Jawazun na'ti bil jamidi al mausufi bil mushtaq. Harus buat na'at dengan isim jamid, harus menyifatkan rajul dengan rajul, tapi rajul yang kedua yang jadi sifat itu syarat dia kena disifatkan dengan isim mushtaq salih tadi tu. Nama dia na'at muwatti ataupun na'at tauti'ah. Okey. Ma'afada faidatan tamma yahsunu sukut, faedah yang elok oleh diam daripada mutakallim wasami'i dan daripada sami' alaiha alal faidah. Bermaksud tidak menunggu kepada apa-apa untuk menyempurnakan faedah. Seperti kalau kita kata in qama Zaidun, tidak ada jawab, jadi tidak elok diam ketika itu, akan ada pertanyaan. Okey. Ka qama Zaidun, seperti berdiri oleh Zaid. Okey, berdiri oleh Zaid. Ka qama Zaidun ay ka qaulika qama Zaidun. Tu macam ni. Sebab ketika di'irabkan qama Zaidun itu jumlah tu, okey, dia jadi maqulul qaul bagi qaul mahdzuf. I'rab dia tu ka qama Zaidun tu dia jadi maqulul qaul bagi qaul mahdzuf, taqdirnya ka qaulika Zaidun, ka qaulika qama Zaidun. Wa Zaidun qa'im, dan bermula Zaid itu seorang yang berdiri ia. Beza qama Zaidun, Zaidun qa'im. Qama Zaidun jumlah fi'liyah, Zaidun qa'imun jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah faedah dia apa? Ats-tsubut wal istimrar. Kaedah dia al-jumlatul ismiyah tufidu ats-tsubut wal istimrar. Al-jumlatul ismiyah tufidu ats-tsubut wal istimrar. Wal jumlatul fi'liyah tufidul hudutsa wat tajaddud. Tufidul huduts wat tajaddud. Okey. Sebab tu apa? Nanti berlaku, nanti antum baca sini antara apa? Samaratul khilaf dia tu pada masalah solawat. Dengan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah mana lebih aula? Yang tu. Ada sebahagian mentarjihkan dengan apa? Ismiyah, salawatullahi alaihi misalnya, ataupun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, perbahasan dia punca dia kat sini pada faedah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Wa zaidul qa'im fa innahu, maka sesungguhnya dhamir tu kembali kepada qama Zaidun dan Zaidun qa'im. Bila macam ni kembalikan terus kepada madzukir. Fa inna ma dzukir. Ma dzukir boleh, ma taqaddam boleh, ma sabaq boleh. Boleh juga. Okey, fa innal madhkur, fa innal mutaqaddim, okey, fa innas sabiq. Sesungguhnya ia madzukir itu tu, madzukir min qama Zaidun wa Zaidun qa'im itu afada, memberi faedah, ia memberi makna akan al-ikhbar bi qiyam Zaidin, memberi makna akan mengkhabarkan, memberitahu bi qiyam Zaidin, dengan berdirinya Zaid. Bi qiyam Zaidin. Jadi biasa qiyam itu masdar. Qiyam itu masdar. Idhafat masdar kepada Zaidin itu tu idhafat apa nama dia? Idhafat qiyam kepada Zaid. Ingat ketika menjelaskan idhafat ini pastikan jangan tertukar. Sebagian orang kata idhafat Zaid kepada qiyam, bukan.
idhafat qiyam kepada Zaid. Itu namanya idhafat masdar kepada apa? Kepada fa'il. Aywa. Tapi lebih mantik sikit tu. Okey, lebih mantik dari segi perkataan itu sepatutnya kena kata fa innahu afada qiyam Zaidin terus. Okey. Afada qiyam Zaidin. Tidak ada ikhbar lagi dah. Okey. Soal mal wad'u, apakah hantaran? Okey, hantaran, peletakan. Okey. Itu ja'lul lafzi. Ja'lul lafzi kena pandai. Kalau nahu Sorof kena pandai tasrif, kena pandai ibdal, i'lal sebagainya. Kalau nahu kena pandai i'rab. Okey, kena pandai i'rab. I'rab ni yang jadi ramai tak boleh kuasai i'rab. Okey, sebab apa? Poin pertama, mufradat kurang. Sebab apa? Idza sahal makna sahal i'rab. Tapi itu bukan ke 100%. Itu sebahagian besar. Di sana ada idza sahal i'rab sahal makna. Okey. Jadi kaedah idza sahal makna sahal i'rab itu ghairu muttarid. Jadi terkadang perlu kepada idza sahal i'rab sahal makna. Cuma kebanyakan nak memahami i'rab tu kena faham makna. Sebab tu bagi yang biasa banyak mufradat dia tu akan mudah bagi dia untuk mengi'rab. Contoh kalau kita kata misal yu'allimu, kemudian al-mu'allima, betul, al-muta'allim misalnya. Nak baca macam mana tu? Yu'allimu al-mu'allima al-muta'allimu. Nampak tak? Okey dah macam tu. Dia takkan tertukar dari segi Arab. Sebab apa? Dia tahu makna dia. Yu'allim, mengajar. Mu'allim, yang mengajar. Al-muta'allim, yang belajar. Bila dinisbahkan mengajar itu tu, of course fa'il dia iaitu al-mu'allim. Okey? Tadi tu yu'allimu, kalau ditakdimkan, yu'allimu al-muta'allima al-mu'allimu, macam tu. So dia tak ada masalah bagi dia. Sebab apa? Macam munasabah dari segi makna dia tu, of course yang mengajar itu ialah guru. Okey? Wad'u tu apa wad'? Iaitu ja'lul lafzi, iaitu huwa ja'lul lafzi, menjadikan akan lafaz dalilan, tu maf'ul yang kedua. Okey? Dalilan 'alal ma'na, dalil di atas makna. Okey, dalil di atas makna. Di sini tengok ni, apa makna wadha' tu? Perletakan tu, perhantaran tu, iaitu menjadikan satu lafaz sebagai dalil di atas satu makna. Contoh kita kata ni musabbihah misalnya. Okey, musabbihah. Jadi kita meletakkan lafaz musabbihah itu sebagai dalil menunjuk di atas makna ni. Makna, alal makna sini ni dia umum. Al makna sini ni masuk kepada zat, masuk kepada benda-benda yang abstrak, konkret, semua masuk. Okey. Jadi mana wadha' ni iaitu amrun iktibari. Diri al-ja'l, menjadikan satu lafaz sebagai dalil untuk apa? Menunjuk kepada satu makna. Seperti kita kata handphone. Okey. Bahasa kita kalau kita kata handphone, kita meletakkan lafaz kalimah handphone itu sebagai dalil menunjuk di atas satu alat jihaz yang sekian. Jadi itu sebagai lafaz tu sebagai dalil, madlul dia yang tu. Okey. Ja'alul lafzi dalilan 'ala al-ma'na. Kemudian soal ma ajza'ul kalam. Apakah segala juzuk bagi kalam? Ma ajza'ul kalam. Salasatun. Itu salasatun, iaitu 3. Ni apa? Bukan ta'rif bil had di sini. Okey, ta'rif bil adad biasa. Okey. Salasatun iaitu salasatu apa? Salasatun takdir dia. Salasatu ajza. Salasatu ajza. Okey. Nak bagi tahu kat sini, kalau nak kata salasun, boleh atau tidak? Wajib tak letak ta tu, sebab kita belajar isim adad 3 sampai 10 tu kena mukhalafah. Jikalau mufrad bagi ma'dud dia tu ajza, tu muzakkar, maka isim adad kena muannas. Kena kata salasatu ajza. Tapi bilakah mana kalau kita kata salasu ajza'in, salah. Yang tu salah. Tetapi bilakah yang dibolehkan untuk nak muwafaqah? Sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Yang pertama, ada tiga keadaan.
Okey, 3 keadaan. Tak apa, tulis terus kaedah ni. Tulis kaedah ni, ibarat ni sebagai menghimpunkan 3. Pertama, tulis ni, i'lam anna ziyadat at-ta' i'lam anna ziyadat at-ta'i lil mudzakkari wa tarkaha lil muannas innama yajibu idza kana al mumayyizu إنما يجب إذا كان المميز مذكورا بعد اسم العدد مذكورا بعد اسم العدد وأما إذا حذف أو قدم أو جعل اسم العدد صفة فيجوز في اسم العدد إجراء هذه القاعدة ويجوز تركها. Ketahuilah oleh engkau bahawa sesungguhnya tambah ta bagi muzakkar, iaitu tambah ta pada isim adat bagi ma'dud yang muzakkar, wa tarkaha lil muannas, innama hanya saja wajib ia apabila adalah memayyiz iaitu ma'dud tu, memayyiz di situ ma'dud, madhkuran ba'da ismil adad. Itu wajib apabila ma'dud tadi itu disebut selepas daripada isim adat. Kalau kita kata salah satu ajza'in, so ajza itu disebutkan, so wajib mukhalafah. Tetapi wa amma idza hudhifa, adapun apabila dibuang dia akan mumayyiz, macam di sini salasun au quddima, ataupun ditakdimkan, iaitu bil idhafah. Okey, idhafat ma'dud kepada isim adat. Okey, ajza'u salasatin, okey, dengan idhafat, ataupun dijadikan isim adat sebagai sifat, ajza'un salasatun. Okey, maka ketika itu fayajuzu fi ismil adad ijra'u hadhil qa'idah wa yajuzu tarkuha. Kaedah dia. Okey, faham tak? So ada 3 keadaan yang membolehkan kita nak ikut kaedah mukhalafah ataupun kita sama-sama muwafaqah. Okey, yang ni bab isim adat ma'dud, orang Arab tak perlu belajar, sebab dia dah memang saliqah mereka tu. Kalau kita tengok orang Arab ni, dia tak kena fikir dah, ba'da ma'dud ala tul. Memang dia jadi saliqah dia tu, jadi memang betul, tak perlu nak fikir. Berbeza kita. Sini kalau daripada mana ni, Nusantara, pandai cakap Arab sekalipun, bab nombor isim adat kantoi kat situ. Okey, dia tidak memiliki saliqah. Hatta yang muwallad, orang yang lahir di tanah Arab, sebab apa? Membesar dengan ibu dan ayah dia yang tidak memiliki saliqah. Okey. Ajzaul kalam salasatun, ay salasatu ajza. Di sini bila dibuang boleh nak kata salasatun. So ta'nis di situ tu tidak wajib. Okey, itu mana? Ismun badal bagi salasa, ismun wa fi'lun wa harfun, la haraf jaa li ma'na, ay jaa lid dalalati ala ma'na. Datang ia haraf lid dalalati ala ma'na. Dalalah boleh baca 3. Dalalah, dilalah, dulalah. Tapi kebanyakan baca sama ada dalalah ataupun dilalah saja. Okey. Apa maksud dalalah? Apa takrif dalalah? Ayuh, barakallahu fiik. Okey, yang mudah. Banyak takrif dan sebagainya, yang penting kita faham. Fahmu amrin min amrin. Memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Okey. Memahami sedih daripada air mata. Okey. Memahami gembira daripada senyuman. Kita memahami satu benda lain daripada benda yang lain. Okey, itu nama dia dalalah. Okey, kemudian dekat bawah tu ada khulasah dia tu, itu yang tentang dijelaskan tentang ajzaul kalam dan sebagainya itu. Khulasah wal khulasah anna ajzaul kalam allati yata'allafu minha, bahawa sesungguhnya segala juzuk kalam itu yang terdiri ia kalam minha minallati. Itu sama juga jarasilah ala ghairi ma hiyalah. Ada kalanya ajza' al-kalam imma mufradah. Okey. Mufradah yang jadi apa?
Mufradah. I'rab jadi apa? Cuba jawab. Janganlah, tak apa, tak ada masalah, janganlah takut. Mubtada. Tak kena situ. I'rab aja cepat yang ni. I'rab jadi apa? I'rab jadi jadi khabar bagi anna. Khabar bagi anna. Anna jaza'al kalam tu mufradatun kulluha. Ingat, imma tu nama dia haraf taqsim. Imma haraf taqsim. Sebab tu kadang-kadang apa? Dia taqsim ni, imma haraf taqsim untuk membahagikan. Dia ni biasanya berada di antara mubtada dan khabar. Okey. Dan berada di antara apa? Fa'il dan dia punya ma'mul dia tu. Seperti ra'aitu imma Zaidan wa imma Amran. Asalnya ra'aitu Zaidan. So, jangan kelabu. Jangan kelabu justru tak nampak jalan bila ada imma. Zaidun qa'im. Qa'im jadi apa? Semua boleh jawab. Khabar. Zaidun imma qa'imun wa imma qa'idun. Qa'imun dia jadi apa? Terus kelabu. Kalah dengan imma seko tu. Okey? Itu harf taqsim. Okey? Buang dia tu, i'rab seperti biasa. Seolah-olah macam ajza'al kalam allati ta'lafu minha mufradatun kulluha. Tapi nak taqsim. Sebab ada pembahagian itu. Segala juzuk kalam itu ada kalanya mufradah ke semuanya. Mufradah mana lafaz-lafaz satu-satu lafaz tu. Au ba'daha mufradun wal akhar jumlah. Au jumlatani fa aktsara. Okey, dah baca belum? Al-Qaulul Azhar fi i'rabi kalimati fa aktsara. Siapa dah download, lepas tu siapa baca angkat tangan? Nak tengok secara jujur. Tak perlu nak tawaduk, nak buat survey je. Siapa download? Betul? Tak. Sebab tu tak perlu minta bukti yang banyak. Sebab apa pelajaran Nusantara ke belakang. Yang itulah ihalah para masyayikh tidak dibuat. Kena rujuk ni buat wajib, apatah lagi suruh buat wajibat dan sebagainya. Ihalah sahaja kalangan kita kebanyakan memang tidak buat. Lupa dan sebagainya, tak tahulah, dia tidak ihtimam, dia tak ambil berat benda tu. Sebab tu nak cakap cara belajar tu penting. Okey, cara belajar tu penting. Diihalahkan sebanyak mungkin pun daripada masyayikh. Bila antum tidak buka, tak. Sebab tu pelajar tidak ada kasratul ittila'. Kitab pun tidak ada, macam dia hanya belajar ni, kita ni je lah. Maklumat luar tidak ada. Jadi ketika menyampaikan ilmu, jadi macam ni je lah, dapat ni saja, tidak berkembang. Bila dia suruh ajar kitab lain, tak tahu dan sebagainya. Nampak tak? Maklumat tu tak banyak. Sebab tu di sini pesanan, di Malaysia bolehlah kita kata, tapi di Mesir ni tak boleh. Jangan, sebab kitab telah mutawafar, semua ada, dan lagi-lagi ni boleh download dan sebagainya. Okey, cepat maklumat tu. Ingat cara belajar tu, jangan biarkan ada satu benda majhul dalam kepala kita. Okey, apa i'rab dia? Nampak tak? Okey, faksara i'rab dia jadi apa? Kan bagi orang yang dah baca tahu je. Tiba-tiba nak bagi hadiah. Siapa boleh i'rab faksara nak bagi 1000 genih contoh. Kan beruntung orang yang baca. Okey. Au mufradun wa shibhu jumlah wa qad 'alimta amsilataha jami'aha. Okey. Ni pembahagian itu. Okey. Kemudian babul ismi, bab isim. Nak baca babul ismi boleh, babal ismi, babil ismi pun boleh. Okey, kalau jadi babul ismi, apa i'rab dia? Baca dengan rafa' boleh dua. Yang pertama, jadi khabar bagi mubtada mahdhuf, ai hadza babul ismi. Kalau masih baca lagi babul ismi, itu mana tak belajar lagi dah tu. Tak dakik dalam musarraf. Sebab hamzah pada ismi itu hamzah wasal. Kaedah dia hamzatul wasli tathbutu fil ibtida' wa tasqutu fid darji. Sebab tu bila baca jurumiyah ke bila baca waqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu, bila baca macam tu lagi itu nampak tak dakik. Nampak tak? Okey, ilmu saraf dia tu ada masalah. Okey, babul ismi. Kalau baca bab tu ni ai hadza babul ismi. Kalau i'rab sebagai mubtada bagi khabar mahdhuf, babul ismi hadza mahalluhu, hadza mabhathuhu. Biasanya khabar tu dengan jumlah. Kalau baca babal ismi, maf'ulun bih bagi fi'il mahdhuf, ta'allam babal ismi. Dan sebagainya, iqra' babal ismi. Pilih yang munasabah lah. Pilih yang munasabah, idza sahal ma'na sahal i'rab. Kan kalau babil ismi, itu pendapat yang dhaif. Okey. Pendapat yang dhaif,
Iaitu seperti unzur ila babil ismi, buang al-jar, tapi amalan jar tadi itu maka dikekalkan, itu pendapat yang dhaif. Biasanya babul ismi faslun, ai hadza faslun, yang itu yang mudah. Okey, soal ma ta'riful ismi, apakah ta'rif bagi isim? Ni nak masuk ta'rif yang penting ni, iaitu kalimatun, ai huwa kalimatun. Ketika di sini tengok ni, ma ta'riful ismi, kalimatun tu i'rab jadi apa? Kalimatun of course jadi apa? Of course jadi khabar bagi mubtada mahdzuf. Takdir dia apa? Takdir dia huwa ke hiya? Kalau kata kalimatun ialah khabar, mubtada di mana? Huwa ke hiya? Huwa. Kalau huwa kembali kepada mana? Al-isim. Isim lah, isim. Kalau kata hiya? Sekarang ni kita ittifaq. Kalimah, janganlah takut-takut. Saya takut. Okay. Kalimah tu yang jadi khabar bagi mubtada mahdzuf. Takdir dia huwa. Antum kata huwa kalimatun. Huwa mubtada, kalimatun khabar. Huwa kembali kepada isim. Nampak? Okay. Tapi kalau nak kata hiya, boleh ataupun tidak? Dhamir kena meraihkan marji' ilaih. Kalau kita zahir, huwa lah, waktu hiya, mana boleh salah dia kata. Sebab apa? Hiya takkan kepada isim tu. Macam tu. Sebab tu bila ilmu separuh masa, dia bahaya. Nisful ilmi akhtar minal jahli. Sebab biasanya orang jahili tidak berkata-kata, tapi bila orang dah mula belajar sikit, dia mula ingin menyampaikan sesuatu, mula dia mudah menyalahkan. Okey. Di sini boleh dua. Kaedah ad-dhamir mata waqa'a baina mudzakkarin wa muannas. Ad-dhamir mata waqa'a baina mudzakkarin wa muannatsin jazat tadhkiru wat ta'nitsu. Jazat tadhkiru wat ta'nitsu. Lakinil aula, khilaf pada aula pula. Okey, lakinil aula mura'atul khabar. Ad-dhamir, bila kaedah hafal, tulis betul-betul. Okey. Ad-dhamir mata waqa'a, apabila berada di antara muzakkar dan muannas. Sekarang ni apa muzakkar muannas? Muzakkar tu isim, muannas tu kalimah. Maka jazat tazkir, harus oleh mentazkirkan dhamir ataupun harus mentakniskan, tapi meraihkan khabar itu aula. So mana aula di sini? Huwa ke hiya kalimah? Huwa kalimah ke hiya kalimah? Hiya kalimah. Okey, kaedah tu baca sama-sama 1 2 3. Okey. Ni dalam kitab mana? Ni ingat, kaedah nahwu kan kadang bukan disebutkan semua dalam kitab-kitab nahwu. Betul tak? Kadang ada dalam kitab-kitab yang besar lain tu, tapi ulama tu ihtimam juga pada nahwu. Ini dalam Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib. Okey, ada Hasyiah Bajuri. Nak kata tariqah tu ulama Azhar tu isti'ab ilmu dia tu, maksudnya setiap fan tu dia ada apa? Haz yang besar. Okey, pengetahuan yang besar. Sebab tu apa? Sebab tu masalah takhassus ni dia kena ambil perhatian. Okey. At-takhassusu fid din hiyal jarimah. Misal kan? Ataupun huwal jarimah. At-takhassusu fid din hiyal jarimah. Takhassus dalam agama ini ialah satu jenayah. Tapi apa yang dimaksudkan di sini? Kita faham konteks dia tu. Iaitu dimaksudkan sini pelajar. Pelajar yang tidak ada asas. Contoh, tak ada asas apa, just belajar sekolah macam biasa. Pergi ke Al-Azhar, nak takhassus hadis, nak belajar hadis saja. Ilmu lain tak nak. Nak belajar tafsir saja. Ilmu lain tak nak.
Itu memang satu jenayah. Nanti kesan dia tu sangat besar. Okey. Tetapi untuk yang jadi takhasus selepas sempurna, semua alat-alat semua dah ada, musyarik semua tu, nak takhasus, ya, sangat sesuai. So di zaman sekarang kita punya sistem pembelajaran sistem piramid. Okey. Kalau sistem dulu tu, ulama dulu sistem piramid terbalik. Mana sistem piramid macam ni? Kita daripada kecil dulu tu belajar semua benda, daripada sains, matematik semua, nahwu semua, tauhid semua belajar semua. Makin lama makin naik, makin membucu, makin kecil. Nampak tak? Okey. Tu. Sistem zaman sekarang. Kalau dulu tu sistem dia dulu belajar menghafal Quran saja, sudah. Ayat qiraat sudah. Lepas tu dia kembang, belajar semua. Sebab tu ulama dulu bila dia bercakap tentang satu ilmu ni, orang anggap dia tu seolah-olah tidak tahu melainkan ilmu tu saja. Sedangkan dia takhasus, sedangkan dia tu kelebihan dia ilmu yang lain. Tu sistem tu. Jadi boleh ataupun tidak kita nak membentuk sistem macam tu sangat sukar. Boleh, ada orang bila macam tu namanya mausu'i lah. Tapi kesilapan mausu'i ni pun ingat, dia tu nak banding dengan yang takhasus, of course takhasus lebih aula. Sebab ni anak nasihatkan antum, nasihat yang sangat penting. Kalau antum nak pergi jauh dalam qadiyah intiqa'us syuyukh, pemilihan guru. Nasihat secara ringkas, pilihlah guru ikut takhasus dia. Ikut takhasus supaya antum betul-betul dapat buah dia tu. Antum mengaji setahun, 2 tahun dengan dapat samarah dia tu dapat. Kalau antum belajar yang bukan mutakhasis dalam bidang tu, mungkin dapat, tapi kalau antum belajar dengan orang mutakhasis lebih. Sebab tu kena cari guru mana. Contoh antum nak belajar fiqh Syafi'i, siapa yang betul-betul mutakhasis dalam fiqh Syafi'i? Yang bidang hadis, siapa betul-betul mutakhasis dalam bidang hadis? Okey, kalau tak antum menyia-nyiakan usia antum. Sedangkan antum boleh dapat yang lebih, antum dapat kurang saja. Okey, masalah intiqa'us syuyukh, baca dalam kisah-kisah mutaqaddimin dan sebagainya. Bagaimana seorang ulama ketika nak belajar tu dia akan pilih intiqa' dulu tu. Okey, intiqa' pilih dulu. Okey. Itu kaedah dia tadi. So boleh. Sebab tu anak nak ajar sini tu yang berdasarkan yang diminta tu daripada pihak Matiyafah tu, iaitu supaya ajar untuk naikkan kualiti tu. Bukan semata-mata antum datang sama macam antum datang sebelum ni dan sebagainya. Tak. Dari segi apa? Dari segi ibarat dulu ni. Okey, dari segi ibarat. Maksud dari segi susunan kalam supaya kualiti. Kalam tu biar ringkas. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Okey. Tengok nak tengok nak murajaah balik. Ingat tak? Contoh kalau kita nak kata ni misal yang biasa. Zaid okey, sentiasa membaca Al-Quran. Zaid sering membaca Al-Quran misalnya. Macam mana kita nak takbir? Cuba seorang angkat tangan. Yang selain semalam tu, yang datang kelas malam. Zaid sering membaca Al-Quran. Siapa buat tangan belajar? Angkat tangan. Okey. Okey. Sebab apa? Kaedah ni. Okey. Jawapan betul, misal betul. Tapi nampak tak? Nampak kepada satu level. Antum boleh bagi misal, tapi sebab apa? Kaedah nak kaedah. Sebab dalil, menempati dalil tu. Jadi, kana Zaidun yaqra'ul Quran. Kana Zaidun yaqra'ul Quran. Tidak perlu kata Zaidun yuksiru fi qira'atul Quran ataupun Zaidun yaqra'ul Quran daiman atau fi aksari awqatihi. Nampak sangat uslub tu. Okey? Itu nama dia apa? Al-adab al-arabi. Kita tidak ada tu. Kelemahan besar di Nusantara tu. Terus terang, Nusantara kelemahan utama dia ilmu nahwu, saraf, balaghah semua ada. Ilmu adab tidak ada. Tidak diihtimam. Ilmu adab ni apa sebenarnya ilmu adab? Bukan akhlak, bukan al-adabul arabi. Nak belajar dulu kat kuliah pun belajar. Apa nak al-adab? At-ta'birul jamil. Al-adab maksudnya at-ta'birul jamil. Pengungkapan yang cantik, elok. Sebab tu kita mungkin ada nahwu saraf, tapi ketika bercakap, ketika menulis, ta'bir ungkapan kita ni tak sedap. Tak cantik. Orang Arab boleh perasan ini bukan orang Arab. Ini orang Ajam. Nampak tak? Macam kita. Orang-orang foreigner cakap Melayu, pandai. Tapi daripada uslub dia tu, cakap susunan dia semua tu, boleh tahu dah dia bukan Melayu ni. Nampak tak? Sebab kita. So, Arab kat situ tu. Ilmu adab.
dengan kaedah tadi tu. Kana Zaidun yaqra'ul Quran. Okey, kana Zaidun yaqra'ul Quran. Sebab apa? Kita ada kaedah. Al-ikhbaru bil mudhari'i fi khabari kana yufidu at-takrar wal istimrar. Al-ikhbar bil mudhari'. Bukan aja kan? Ada kan? Kan sebab dekat kelas ni kan? Ada kan? Al-ikhbaru bil mudhari'. Buat khabar dengan fi'il mudhari' fi khabari kana. Pada khabar kana itu yufidu at-takrar wal istimrar. Yufidu at-takrar wal istimrar. Apa kaedah tu? Okey. Iaitu ta'rif isim tu, itu kalimat tu, satu kalimah dallat yang menunjuk, nampak tak? Itulah macam biasa kaedah dia, innal jumla wa syabihaha ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun. Kalimah yang menunjuk ia kalimah ala ma'nan, di atas satu pengertian, fi nafsiha, okey, pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Sebahagian ulama kata fi dengan makna bi. Dia menunjukkan kepada satu makna dengan dirinya sendiri tanpa perlu kepada kalimah lain. Okey, seperti kita kata qalam. Qalam tu, kalimah qalam tu sendiri tu dengan diri dia dah menunjuk kepada satu alat untuk menulis. Okey. Walam taqtarin, dan tidak menyertai ia kalimah bi zamanin, dengan zaman wad'an. Okey, wad'an iaitu ai fil wad'i. Wad'an di sini i'rab dia boleh yang mudah iaitu fil wad'i. Wad'an i'rab dia jadi mansubun binaz'il khafid. Mansubun binaz'il khafid. Dinasabkan binaz'il khafid, dengan dicabutkan khafid iaitu haraf jar. Seperti kita kata as-salatu lughatan, ai as-salatu fil lughati. Nampak tak? Cumanya apa? Bila kata apa? As-salatu fil lughati ad-du'a misalnya. As-salah mubtada, ad-du'a khabar. Fil lughati itu jar majrur. I'rab ta'alluq dia pula macam mana? Fil lughati, ta'alluq mana? Jar majrur fil lughati, as-salatu fil lughati ad-du'a. Fil lughati itu ta'alluq kepada satu mahdzuf. Satu mahdzuf itu hal bagi mubtada di atas pendapat Sibawayh. Sebab Sibawayh berpendapat harusnya datang hal daripada mubtada. Okey. Kalau jumhur itu ta'alluq kepada satu mahdzuf, okey, hal bagi apa? Bukan hal bagi mubtada, tapi hal bagi mudhafun ilaih, iaitu as-salatu tu iktibar dia, asal dia tu mudhafun ilaih. Takdir dia ma'na as-salati fil lughah ad-du'a. Okey. Jadi jumhur mengharuskan datangnya hal daripada mudhafun ilaih. As-salah tu tak, sebab takdir ma'na as-salati. Okey, fil lughah. Fil lughah itu ialah hal, sahib hal dia ialah as-salati, tapi iktibar dia tu mudhafun ilaih pada asal. Ala kulli hal, tak payah susah-susah duk main benda tu. Contoh misalnya duk khilaf benda tu, ambil yang senang dalam Hasya Al-Bannani ala Badrul Talib ala Jam'il Jawami', iaitu takdir yang paling senang, tak ada khilaf apa, semua mengharuskan. Okey, ta'alluq kepada satu mahdzuf sifat bagi mubtada. As-salatu al-kainatu fil lughah. As-salatu al-kainatu fil lughah ad-du'a. Okey. Walam taqtarin bi zamanin wad'a, dan tidak menyertai ia kalimah dengan zaman, mana dia hanya menunjuk di atas satu makna sahaja, tapi tidak berkaitan dengan masa. Okey, tidak berkaitan dengan masa. Wa dzalika, dan bermula demikian itu. Dzalika apa? Cuba dzalika tu isim isyarah. Isim isyarah tu kena ada musyarun ilaih dia tu. Kalau kita nak takdim musyarun ilaih mana? Wa dzalika wa dzalika macam mana kita nak kata? Isim musyarun ilaih dan marji' ilaih dia kena isim. Kena isim. Kalau sebelum tu dia rujuk fi'il, so kena takwil, jadikan dengan isim. Macam ni situ. Dallat ala ma'nan fi nafsihi wa lam taqtarib bi zamanin wa ta'a. Wa dzalika ka Zaidin tu. Wa dzalika. Dallat. Paling senang. Wa dzalikal madhkur.
wa dzalikal mutaqaddim, wa dzalikal sabiq. Tapi mazkur tu apa? Kau nak bayan wa dzalikal mazkur min. Okey? Sini. Sini min kaunil kalimah dallat ala ma'nan. Min kaunil kalimah dallat ala ma'nan. Ila akhirih. Itu ka Zaidin, seperti Zaid. Okey. Ai ka lafzi Zaidin. Fa innahu, maka sesungguhnya ia kembali kepada mana? Zaid. Kalau kata fa innaha, kembali kepada mana? Kembali kepada Zaid juga, tapi iktibar kalimah. Fa innaha fa inna kalimata Zaidin. Fa innahu fa inna lafza Zaidin. Okey. Ini yang disebut dalam Hasyiah Khudhari. Dalam pengajian bila kita nak menghasilkan semua kita nak ialah nak kasratul ittilaq tu, tetapi kita kena ada umdah. Maknanya umdah ni kitab-kitab, kita pilih 3 kitab pada setiap fan yang kita suka. Okey? 3 kitab fan yang kita suka, yang kita baca ulang-ulang. Sebab tu kita akan ingat. Contoh, kalau nahwu tu. Okey? Kalau nahwu kita pasakkan macam mana dulu belajar Hasyiah Khudhari tu. Jadi ingat kat Hasyiah Khudhari dengan Hasyiah Ubadah ala Syarh Syuduriz Zahab. Ingat yang tu. Kemudian ingatlah Ajrumiyah tu, syarah-syarah yang lain-lain tu. Pilih 3 sebagai umdah, kita duk baca duk. Kita ingat. Kalau fiqh pula apa? Kalau anda jadikan Mughnil Muhtaj dengan Hasyiah Bajuri dengan Taqritus Sadidah. So akan tahu kat mana. Mazinah tu kena tahu. Jadi bila disebut kaedah ni disebut dalam mana? Sebut. Okay, dalam Hasyiah Khudhari. Bukan anda sebut. Okey. Kalau kita yang sebut, siapa kita? Kita bukan ulama lughah. Kita hanya menaqalkan sahaja. Okey. Tapi menaqal pastikan tepat dengan mazinah dia tu. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wa dhalika ka zaidin fa innahu kalimatun. Maka sungguhnya Zaid itu ialah satu kalimah, okey, yang dallat ala ma'nan, yang menunjuk di atas satu makna fi nafsiha. Apa dia makna fi nafsiha tu? Fi nafsiha fi nafsil kalimah. Apa dia tu makna? Wahia, iaitu hiya di situ tu. Okey. Sama tadi tu, hiya tu kembali kepada mana? Wahia, hiya. Marji' ilaih bagi hiya kat mana? Ma'nan. Wahia itu ma'nan. Tapi dia meraihkan khabar tadi tu. Hiya tu marji' ilaih dia itu ma'nan. Tapi nak kata wahwa boleh, nak kata wahia boleh. Lebih aula wahia, meraihkan khabar wahia, dan ia makna tu az-zatul musyakhkhasah. Ialah satu zat, okey, yang musyakhkhasah. Yang musyakhkhasah ni mana al-mutahayyizah. Musyakhkhasah. Bahasa tani mana duk cokol tu. Faham tak? Yang musyakhkhas, kalau kita panggil syakhsun ni dari segi bahasa tu, iaitu kita terjemah tepat dia itu objek. Syakhsun, objek, macam nampak daripada jauh apa semua tu, macam hitam-hitam sawadu syai' tu nampak penampakan objek dan sebagainya lah, kalau ada hantu sebagainya. Okey. Jadi di sini az-zatul musyakhkhasah. Maknanya kalimah Zaid itu, kalimah Zaid menunjuk di atas satu zat yang tertentu, satu zat, okey, yang nama dia Zaid. Okey, yang nama dia Zaid. Okey. Jadi kalimah Zaid itu ialah dal ataupun dalil, madlul dia ialah zat, diri Zaid tu. Okey. Jisim. Kalau kita kata Zaid ni, contoh ni Zaid ni contoh. Zaid ni menunjuk di atas jisim ni, jisim tabi'i ke jisim ta'limi yang ni? Jadi kita kata ni kitab. Okey, kitab. Jisim ta'limi ni jisim ta'limi ke jisim ta'limi ke jisim tabi'i? Belajar mantik kan, semua belajar. Tapi bagian praktikal tu, ketika ditanya praktikal, belajar lupa. Menghabiskan usia sahaja. Sebab tu perlunya ada kaedah belajar tu supaya kita tak lupa. Okey. Di sana kita belajar benda mantik sebagainya itu ada jisim tabi'i, jisim ta'limi. Contoh nak misal. Ada seorang lelaki tinggi 180 cm. Dia tu belajar sungguh-sungguh.
Okey. Itu nama dia jisim ke tak? Seorang lelaki tu, ataupun di sana ada seekor unta, kaki dia 4 tinggi, besar unta tu. Betul tak? Itu satu jisim. Tapi jisim apa? Jisim ta'limi. Jismun ta'limiyun. Jisim pada maqam ta'lim sahaja. Itu yang kebanyakan duk bayangkan apa tu, jisim ta'limi sahaja. Berbeza dengan jisim betul-betul ni, macam yang boleh pegang semua ni macam tu, itu nama jisim tabi'i. Okey. Kalau orang tanya, apa perbezaan jisim dengan jirim? Contoh, nak kaitkan ni supaya antum kan dah belajar semua. Ketika ditanya tu, kena ready. Sebab tu, bila belajar ni kena pegang betul-betul. Nanti aku orang tanya kat sini, dah tak perlu rujuk kitab dah. Jirim dan jisim, beza dia umum khusus mutlaq. Jirim, jauhar, boleh dinamakan. Okey. Sebab tu ta'rif, okey, ta'rif jisim itu mana ni? Jirim atau jauhar terbagi kepada dua. Yang pertama jisim, yang kedua jauhar fardah ataupun jauhar firid. Jauhar firid. Itu pembahagian dia. Dekat pembahagian ni, qadiyah ni, okey, tentang ta'rif kritikan, sebab mentakrifkan jirim ataupun jauhar dengan kata al-qa'imu binafsih itu terbatal. Sebab apa? Allah al-qa'im binafsih. Sedangkan Allah bukan jirim, bukan jauhar. Ta'rif itu tak tepat. Ta'rif yang betul bagi jirim itu al-mutahayyiz, yang mengambil ruang, yang memenuhi ruang. Okey. Kemudian jauhar firid itu yang ma la yaqbalul inqisam. Kalau jisim ma yaqbalul inqisam, lepas tu berlaku punya mazhab dari segi inqisam, kena inqisam satu saja ke atau kena inqisam tiga jihah tu. Baca dalam syarah mawaqif. Kebanyakan pelajar kita belajar mumakulah, ilmu kalam, tapi praktikal tak ada. Praktikalnya kat tatbik dia tu, kalau macam kita hadis tu, praktikal dia kat mana? Kita musnadah lah, kita mutun tu. Okay, kutubus sittah, kutubus tis'ah dan sebagainya. Kalau belajar ilmu kalam dan sebagainya, dia punya tatbik tu dekat syarah mawaqif, syarah maqasid. Memang membicarakan sekalam dari segi apa, makulat sebagainya, praktikal kat situ tu. Tengok bagaimana mazhab, falsafah dan sebagainya dekat syarah mawaqif, penerangan tentang jisim. Antum makan subhanallah. Tapi apakan daya, disebabkan kita juga yang permintaan kita juga daripada 30 juzuk dulu Al-Quran diturunkan kepada 8. Dan 8 minta lagi kurang jadi 4. Tak tahu lepas ni minta lagi, tak tahu. Syarah mawaqif tahun 3, tahun 4 ada juga yang minta untuk dimansuhkan juga. Sebab apa? Susah. Nak yang senang saja payahlah. Nampak tak? Akhirnya apa? Ditukar kepada yang senang. Akhirnya kualiti kita kurang. Okey. Siapa yang minta tukar tu tak tahulah. Okey. Okey, kam aqsamul ismi. Berapakah segala bagai bagi isim? Kam aqsamul ismi. Salah satu. Di sini sama macam tadi itu harus saja zahirun wa mudmarun wa mubhamun. Okey, zahir isim zahir, mudmar isim dhamir atau mudmar, wa mubham dan isim mubham. Isim mubham ni masuk dua. Okey, masuk isim isyarah dan isim isyarah. Ka Zaidin, seperti Zaid, wa ana wa anta wa hadha walladhi. Zaidin itu kembali kepada zahir, ana anta kembali kepada mudmar, hadha walladhi itu kembali kepada mubham. Ini nama dia apa? Lafzu wa nashrun apa? Musyawwash ke murattab. Aywa, dalam balaghah, dalam mubadi', ini nama dia penyusunan dia tu, tafsilan yang kembali ikut tertib, lafzun wa nashrun murattab di sini. Kalau kita kata zahirun wa mudmarun wa mubhamun, ka hadha walladhi wa ana wa anta wa zaidin, itu nama dia lafzun wa nashrun musyawwash. Okey, musyawwash. Okay, tengok makna tu dari segi bahasa tu, itlaq dia tu, penggunaan dia tu, isti'mal. Itlaqan tu isti'malan. Al-ma'na, bermula makna itu lahu itlaqan. Ada baginya, bagi makna itu itlaqan, dua itlaq, dua penggunaan dia. Bahasa Arab bila sebut makna kena faham. Jangan membataskan bila kata menunjuk dalam satu makna tu, kena kepada benda abstrak, bukan benda konkret misalnya. Okey. Tentang masalah konkret, masalah abstrak ni penting untuk belajar syariah ni. Belajar syariah sampai sekarang tidak ada kitab yang membahaskan secara tuntas masalah sihir. Boleh tak nak sabitkan kesalahan? Sebab sihir ni dia ada sampai membawa kematian. Bagaimana nak menyabitkan kesalahan? Yang ni pernah dalam usaha almarhum Datuk Haruddin rahimahullahu taala, usaha dalam menulis perbahasan ni, tapi tak sampai pada kita, mungkin dah siap ataupun tak sampai ataupun belum sempurna. Okey, sebab sihir ni jelas-jelas dia boleh dibunuh bila dia mengaku.
saya yang bunuh dia tu, saya sihir masukkan jarum maupun paku semua ke leher dia, mati semua tu. Bila dia mengaku, kena qisas. Tapi masalah bila tak mengaku. Bila tak mengaku, bagaimana nak sampaikan kesalahan dia tu? Sebab orang sihir ni tengok kalau dalam YouTube tu Kang Ujang Bustami tu kan, tengok tu, benda realiti macam tu, tengok betapa bahayanya orang-orang macam ni. So kita kena jaga masalah masalah umum tu, kena jaga. So bagaimana nak jaga nyawa-nyawa orang, masalah orang tu sebenarnya tidak dikena sihir. Ni tugas pelajar kuliah syariah. Okey, sebab nak jaga nyawa. Siapa yang ada pengalaman kena sihir dan sebagainya, family dan sebagainya, tahulah bagaimana porak-poranda betul masalah. Okey, tu buat satu kajian, buat satu risalah tentang sihir tu. Ustaz belajar sihir boleh ke tak? Belajar sihir. Belajar sihir pula. Tengok iman lah. Tapi bukan semua bila kita belajar tu of course tu salah, tidak. Dalam bab araftu syarra la lisyarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rif asy-syarra minan nasi yaqa' fihi. Okey. Salah satu zahirun wa mudmarun wa mubhamun ka zaidin wa ana wa anta wa hadha walladhi. Al-ma'na lahu itlaqan. Al-awwal, yang pertama, al-itlaqul awwal ma yufham min al-lafzi. Sesuatu barang yang difahami akan dia tu daripada lafaz. Dia boleh difahami daripada satu lafaz. Okay. Al-madlul alladhi yadullu alaihi al-lafzu. Itu tafsiran bagi ma, bukan tafsiran bagi al-lafzi. Itu haraf tafsir. Okay. Dia tu ma'tuf. Ma'tufun alaihi, dia bukan al-lafzi, tapi ma yufhamu min al-lafzi. Iaitu pertama sekali itu, iaitu madlul yang menunjuk di atasnya, di atas alladhi itu oleh al-lafzu wad'an, pada hantaran bahasa Arab. Maksud kalau kita kata bahasa mudahnya, makna bagi lafaz tadi tu. Okey, itu itlaq makna. Makna dalam bahasa Arab tu dua dia punya makna dia tu, itlaq dia tu. Istimal yang pertama sekali madlul, atau bahasa kita sebab kita pun dah sebut makna dah. Sawa'un akana hadzal madlul zatan, sama adalah madlul ini zat, ialah zat, kamadlul lafzi zaidin, seperti madlul bagi lafaz zaid. Madlul bagi lafaz zaid, ingat lafaz zaidun ada baginya madlul. Okey, ada bagi madlul, kena faham situ tu. Fa innal wadi', maka sesungguhnya wadi' itu orang yang meletakkan lafaz zaid itu, wada'ahu, meletak ia wadi'hu akan lafaz zaidin itu, liyadulla ala dzatil mutasyakhkhisah, kerana menunjuk di atas satu zat yang cokoh. Yang mutasyakhkhisah ni yang tertentu, ay muayyanah bi awsafiha al-khassah biha. Sifat zat yang tertentu dengan segala sifatnya yang khusus. Kakaunihi, seperti keadaannya dia tu, ibna fulan al-maulud fi baldah kadza ila akhirih. Okey. Ingat bila dalam kitab kitab dulu tu, kita terjemah siar dan sebagainya tu, bila sebut kata baldah tu maksudnya daulah lah sekarang ni, bukan negeri. Berkata bilad, baldah semua tu, itu maksudnya daulah, negara. Okey, macam kisah Baqi ibn Makhlad tu. Baqi ibn Makhlad, dia tu ada musnad yang terbesar. Beliau ada musnad yang terbesar, lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Okey, tetapi mafqud, tak sampai kepada kita. Dia tu anak murid Imam Ahmad, daripada Andalus pergi ke Iraq berjalan kaki. Okey, berjalan kaki, sayran ala qadami, berjalan kaki macam tu untuk apa? Belajar hadis. Apa tak? Untuk belajar hadis. Okey. So bila kita kata apa? Zaid, madlul dia tu ada kalinya zat. Yalah, lafaz zaid, madlul dia mana? Lafaz ni, apa ni? Zaid ni, jisim tabi'i ni. Okey. Au kana ma'nan. Tu atah bagi apa? Tu sawa'un akana hadzal madlul zatan au kana al madlul ma'nan, ataupun adalah madlul itu ialah satu makna, benda yang abstrak, bukan benda yang objek tu. Kamadlul lafzil ilmi, seperti madlul bagi lafaz ilm. Lafaz al-ilm, mana dia punya hakikat, mana madlul ilm? Apa tak? Tak ada zat dia tu. Tak ada zat dia tu. Wal hayah wal irada ila akhirih. Okey, ada kat sini penting untuk memahami. Ketika dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena faham pendapat yang tahqiq. Sebagian orang di sini. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada kalam lafzi, kalam nafsi. Okey. Sekarang ni yang biasa masyhur,
kalam nafsi ialah madlul bagi kalam lafzi. Betul atau tidak ibarat ni? Okey, bermaksud madlul bagi kalam lafzi ialah kalam nafsi. Faham? Masalah antum dah belajar anak-anak. Masalah kalam nafsi dengan kalam lafzi. Maksud sebahagian orang mengatakan kalam nafsi ialah madlul bagi kalam lafzi. Itu tidak tepat. Okey. Lepas tu ada pula kata madlul bagi kalam lafzi ialah madlul bagi kalam nafsi. Lain tu. Yang tu betul atau tidak? Madlul bagi kalam lafzi ialah madlul bagi kalam nafsi. %90. Tak tepat 100%. Tepatnya madlul kalam lafzi ialah sebahagian madlul kalam nafsi. Iaitu madlulul kalamil lafzi ba'du madluli al-kalamin nafsi. So, ibarat tu daqiq. Okay, apa masuk sikit muaqidah. Okay, itu yang pertama. Bermaksud makna dalam bahasa Arab, lafaz makna itu ada dua penggunaan. Yang pertama sekali iaitu madlul bagi lafaz, iaitu makna bagi lafaz, kita kata. Bahasa kita pun sama makna dah. Okay. Wasani yang kedua, ma yuqabilu dzata wa yughayiruha. Barang yang melawani akan zat wa yughayiruha, dan berbeza ia akannya, akan zat. Mana berlawanan dengan zat, sesuatu yang bukan zat. Sesuatu yang berlawanan bagi zat. Okey, muqabil bagi zat. Wa hina idzin, dan ketika itu ay hina id. Okey. Hina id kana yuqabilu zat wa yughayiruha la yatanawalu illa al-umur al-ma'nawiyyah. Tidak mencapai ia al-makna tu dengan makna yang kedua, melainkan perkara-perkara yang bangsa ma'nawiyah, perkara-perkara yang bangsa makna. Okey, bukan zat, bukan zat. Okey, fal muallif seperti mana kita kata, okey, al-makna, al-makna. Sebab tu apa? Makna, kita belajar sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Muqabil bagi zat. Okay, muqabil bagi zat. Sebab apa? Jangan faham nanti tu benda yang jangan faham dengan makna yang pertama. Sebab tu perbahasan sifat ma'ani itu perbahasan yang luas. Di sana ada usulul aqidah, di sana ada furu'ul aqidah. Perbahasan sifat ma'ani, menyampaikan sifat ma'ani sebagai sifatun wujudiyatun mawjudatun. Okey, itu termasuk daripada furu'ul aqidah. Mu'tazilah contoh menafikan adanya sifat ma'ani. Nampak tak? Ada sifat ma'ani. Jadi di sana ada yang furu'ul aqidah, ada usulul aqidah. Dalam bab perkara usulul aqidah, kaedah ni tidak boleh berhujah dengan hadis ahad. Tu manhaj al-Azhar. Okey. Fal muallif, maka pengarang arad al-itlaq, kehendak ia penggunaan dia tu al-awwala, akan yang pertama qat'an secara pasti, haitsu mathala bi zaidin ad-dalli ala ma'nan huwa dhatuhu al-mushakhkhasah. Of course, jadi makna yang dikehendaki bila kata muallif tu ta'rif isim itu kalimatun dalat ala ma'nan, iaitu makna yang pertama, iaitu ma yufhamu minal lafzi. Wa qawluhu, dan perkataannya fi nafsiha, itu mukhrijun, yang mengeluar lil harfi. Mukhrijun al-harf, lil harfi itu lam tu zaidah. Harfi itu maf'ulun bih bagi mukhrij, isim fa'il, yang mengeluarkan akan haraf. Okey, qaid tu mengeluarkan, qaid lil ikhraj. Okey, sebab apa? Fa innahu la yadullu ala ma'nan fi nafsihi, kerana sesungguhnya haraf itu tidak menunjuk di atas makna dengan dirinya sendiri. Bahkan lil idrab, bal haraf lil idrab. Idrab ada dua, intiqali dengan ibtali. Okey, benda-benda yang makna secara bal, lakin misalnya itu rujuk kitab yang terbaik. Okey, kitab apa? Man aradal mazid falyadhhab ila Mughnil Labib.
Mughnil Labib tu macam kalimah mufradah yang tu tepat dia. Ustaz tinggi sangat lagi tak tu Ustaz? Ada jenis macam ni pula. Okey. Man tarabba bil kibar sara kabiran. Takut sangat sebahagian kita ni. Bila sebut kitab besar macam seolah macam mustahil nak capai. Lepas tu nak main kitab kecil-kecil je duk azhar 4 5 tahun. Janganlah ambil peluang tu. Okey. Bukan tak boleh faham langsung. Mungkin kalau peringkat permulaan boleh dapat faedah apa semua tu. Faham mungkin 50%, 40%. So, ambil lah. Okey. Dengan yang tak faham sebahagian tu tidak menggugurkan yang boleh faham. Okey, al-maisur la yasqatu bil ma'sur. Wa qawlu fi nafsihi mukhrijun lil harf fa innahu la yadullu ala ma'nan fi nafsihi bal fi ghairihi da'iman li'annahu la yastaqillu bil fahmi. Kerana harf itu tidak bersendirian dengan faham. Mana dia kena ada benda lain. Wa qawluhu lam taqtan bi zaman wad'a mukhrijun lil fi'li. Kerana apa? Fa inna zaman juz'un min ma'nahu. Kerana zaman itu, masa itu satu juzuk daripada maknanya, makna fi'il. Fatamayyazu ismu, maka berbezalah oleh isim bihadha ta'rif anil fi'li wal harfi. Okey. Jadi ingat, madlul bagi isim satu sahaja, iaitu maknan. Madlul bagi fi'il itu ialah dua. Okey, madlul bagi fi'il ialah dua. Kemudian, okey, tengok. Pembahagian dia tu, 3 tadi tu. Masa nampaknya mencemburui kita lah, betul-betul mencemburui lah. Okey. Nanti kita akan sambung minggu depan tentang pembahagian isim-isim semua tu. Dia ada iktibar dia. Dan nanti belajar tentang ni. Ingatkan sempat tentang nakira, alam syakhas, alam jenis, okey, ismul jinsil jam'i, ismul jinsil ahadi, ismul jinsil ifradi, isim jamak ni. Ni kebanyakan yang biasa belajar ni duk semabur. Mana terkeliru situ tu. Okey, tak nampak lagi. Okey, insya-Allah taala minggu depan. Allah taala ala wa alam.